Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanana yafqahu qawlana. Pertama-tama sekali marilah kita sama-sama mengaturkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mendapat kemuliaan dan insya-Allah sama-sama kita mengharapkan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun di antara yang kita letakkan di dalam dunia ini, perlu kita cita-citakan dua kebahagiaan, iaitu kebahagiaan di syurga akhirat insya-Allah. Dan yang kedua barulah kita niatkan kebahagiaan di syurga dunia ini yang sedang kita lalui, untuk mendapat asbab kita sebelum kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Antaranya yang kita sebutkan, sebelum kita nak masuk dan dapatkan kebahagiaan di syurga akhirat, insya-Allah kita kena cari taman-taman syurga dulu dekat dunia. Insya-Allah dengan asbab itu juga kita akan dapat kunci dan asbab untuk mendapat taman syurga di dunia ini, dapat jugalah taman syurga di akhirat insya-Allah. Sebab apa disebut di dalam kebanyakan kalam-kalam para ulama, kita nak dapat syurga Allah dekat akhirat, jangan lupa syurga Allah dekat dunia. Antara salah satu yang kita telah sebut sebentar tadi, dan yang seterusnya syurga dunia dekat dunia ini, iaitu ketenangan dan kehebatan hati kita untuk nak dapatkan kebahagiaan sebelum kita nak dapat sebetul-betul kebahagiaan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Sebab dalam dunia kita nak dapat akhirat memang confirm dah. Tapi kadang-kadang dekat dunia ni hati tak tenang dah. Kadang-kadang Allah bagikan kita pangkat dan duit yang banyak tetapi belum menjamin ketenangan kita dekat dunia. Dan ini menjadikan kesukaran dan kesulitan untuk kita nak dapat ketenangan yang ada di dalam hidup. Seterusnya kalau kita tengok banyaknya orang yang tak tahu nak buat apa dekat dalam hidup dia. Dia tak tahu nak pergi surau sebelah rumah pun tak tahu, minta maaf sebutlah. Kadang-kadang nak pergi buat apa-apa kebaikan pun dia tak tahu. Sebab apa? Tak ada ketenangan dalam hidup dia. Ini kita minta jauhlah. Sebab itu makin banyak orang yang kita tengok ketika mana Allah berikan kita kehebatan, Allah berikan dia kemuliaan dari segi keduniaan dia, tetapi Allah cabut ketenangan dia dekat dunia. Ini kita minta jauhlah. Sebab apa? Kita takut bila kemuliaan dan ketenangan di dalam hati dekat dunia lagi Allah dah cabut. Itu tanda salah satunya, fafasaqu fiha fahaqqa alaihil qaul. Dalam surah Al-Isra juzuk yang ke-15 Allah pernah menyebutkan, iaitu ketika mana Allah sibukkan kita dengan hal-hal keduniaan, ketenangan itu Allah cabut. Takut-takut kita ni di antara orang yang suka melakukan maksiat. Bila kita tak tahu nak buat kebaikan, itu juga antara salah satu kita ni antara orang yang digolong dengan orang fasik. Minta jauhlah. Orang fasik ini dia kadang-kadang dia buat baik, tapi kadang-kadang ada juga dia buat jahat. Minta jauhlah. Sebab itu orang fasik juga adalah dia melazimi perkara-perkara dosa-dosa kecil. Iaitu antara salah satunya mengumpat, memfitnah. Mengumpat ni fitnah ke? Tak payah kita jumpa depan-depan, dalam handphone pun jadi. Handphone ni dia boleh jadi malaikat, dia boleh jadi setan. Ni handphone ni. Itu sebab tu kena hati-hatilah. Dengan sebab handphone aja orang boleh jatuh murung. Sebab itu mintalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kita syurga dunia dan Allah berikan juga kita syurga di akhirat insya-Allah.
pada pagi yang mulia ini insya-Allah kita akan sama-sama berkongsi. Dan pertama sekalinya saya diamanahkan untuk memberikan kuliah setiap kali pengajian kuliah subuh minggu yang keempat, dan kita telah berbincang kepada pihak surau, saya sendiri, untuk kita gunakan kitab iaitu berkenaan dengan perihal malaikat Israfil dan peristiwa hari kiamat, yang kita gunakan salah satu keadaan yang menjadikan asbab untuk kita makin dekat dan makin banyak kita boleh sama-sama kongsikan berkenaan dengan kaedah-kaedah mengenal yang disebut dengan perihal malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih dekat. Yang juga disebut di dalam kitab ini, walaupun kita sebut berkenaan dengan perihal malaikat Israfil alaihi salam, tetapi kita juga akan sama-sama mengenal lebih dekat lagi di dalam yang disebut dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Jauharatut Tauhid, yang membincangkan berkenaan dengan tauhid ataupun akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang betul-betul kita berlandaskan Quran dan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi di antara yang kita kebanyakannya berpegang pada kebiasaan orang yang ada di depan kita. Dengan hanya kita berpegang pada orang tu, cukup syarat dia pakai kopiah, pakai serban, cerita agama sikit dah kita percaya. Ini berlaku zaman sekarang. Kadang-kadang tauhid ni kita pegang pada orang yang bagi ceramah cukuplah. Ataupun orang yang pakai serban, pakai kopiah. Sekarang ini bukan bersyarat itu. Zaman sekarang bukan bersyarat orang tu confirm boleh cakap agama sikit dia faham semua. Belum. Bahkan aku sendiri yang duduk sini pun belum tentu. Orang yang ada PhD pun belum tentu dia mahir semua. Orang yang ada PhD sekalipun dia mahir mungkin satu saja zaman sekarang lah. Zaman dulu punya PhD mungkin hebat. Zaman sekarang lain. Lebih-lebih lagi kalau kita konteks di kawasan Nusantara. Satu biasanya satu bidang aja. Contohlah kan. Sebab itu dibincangkan untuk kita sama-sama koreksi bahawa zaman sekarang belum tentu kalau kita tengok orang yang bercakap agama dia mahir semua, belum tentu. Sebab itu sekarang ini ada warta orang yang mengajar agama. Di dalam perlembagaan majlis agama, dia letakkan salah satu syarat dia mendapat tauliah. Ini contohlah. Contoh. Kalau orang yang dapat kita tengok dengan cara dia, ilmunya yang pelik-pelik dia bawa masuk dalam mana-mana tempat. Contohnya sekarang ni ilmu hakikat, makrifat, lepat. Contohlah. Ilmu hakikat zaman sekarang banyak. Ni betul ni. Dia cerita macam-macam lah. Kali masuk berkait dengan sembahyang, solat ni tak apa. Tak khusyuk pun tak apa. Tapi kalau tak khusyuk, tak payah solat pun tak apa. Orang ajar tu. Boleh dia cakap macam tu kan. Ini bahagia, bahaya. Sebab itu, kita lebih kepada menjuruskan berkenaan dengan tauhid dan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita mudah-mudahan mendasarkan keimanan dan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan insya-Allah dengan iman dan keyakinan yang tulus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sama-sama koreksi dan muhasabah untuk kita melihat dari sudut apakah yang sebenar kita untuk sama-sama menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa iyyakum fid dharain amin. Kitab Israfil alaihi salam, peniup sangkakala, dan juga berkenaan dengan peristiwa kiamat yang akan berlaku berikutan daripada selarinya tugasan malaikat Israfil alaihi salam. Malaikat Israfil alaihi salam ialah salah satu malaikat Allah yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia ditugaskan meniup sangkakala. Tiupan pertama menyebabkan setiap makhluk terkejut, kemudian terhempas mati. Kemudian tiupan kali kedua untuk membangkitkan makhluk, iaitu yang hidup ke alam akhirat. Yang disebutkan di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
antara yang disebutkan dengan malaikat Israfil alaihissalam, di antara 10 nama malaikat yang wajib kita imani. Dan kalau boleh biar kita ingatlah. Ini antara malaikat-malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang dipanggil dengan menteri kabinet. Kalau kita bahasa sekarang menteri kabinet lah. Menteri kabinet siapa? Menteri kabinet Tuhan sekalian alam. Kita pun ada menteri kabinet. Tapi yang paling hebat iaitu menteri kabinet di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma menteri kabinet di sisi Allah ni dia tak ada pilihan raya lah. Dia tak ada bubar parlimen. Menteri kabinet Allah Subhanahu Wa Taala dia sampai bila-bila dia kekal. Dan kita wajib yakini dan imani 10 nama besar panglima-panglima Allah Subhanahu Wa Taala ini, yang di antaranya malaikat Israfil alaihissalam tidak ada pernah bertukar tugas ataupun tersalah tugas seperti yang kita tengok macam ada di dalam zaman-zaman dunia ini. Yang disebut dengan malaikat Israfil alaihissalam di dalam kitab Taurat. Bukan kitab Taurat yang dicampur aduk, ini dalam kitab Taurat yang asal. Berlandaskan baginda Nabi SAW. Ia tidak pernah senyum ataupun tenang hatinya sehingga sejak Allah menciptakan neraka. Disebabkan rasa takut dengan keadaan yang ada di dalamnya. Disebutkan perihal berkenaan dengan malaikat Israfil alaihissalam ini ketika mana beliau mengetahui bahawa adanya hari kiamat. Malaikat ni dia tak tahu semua berkenaan dengan apa-apa yang selain tugasan dia tak tahu. Dia hanya tahu berkenaan dengan apa yang dia diajarkan dan hanya ditugaskan kepada beliau sahaja, yang dia akan tahu dan yang dia akan buat sahaja. Sebab itu malaikat dia ada tugasan khusus. Kalaulah dia sujud je sampai kiamat. Kalau dah dia tiup sangkakala, dia tiup sangkakala sampai kiamat. Dia tak pernah buat tugasan orang lain dan dia takkan tahu tugasan orang lain. Itu malaikat. Sebab dia tak ada nafsu. Dia tak ada nafsu nak melawan. Kita punya, macam kita kan. Kita tengok orang lebih sikit, kita nafsu, kita tak boleh. Lepas tu dah mula fitnah lah. Contohlah. Malaikat ni dia tak ada nafsu. Bila Allah perintah itu aja, dan dia tak pernah melawan Allah Subhanahu Wa Taala macam Iblis alaihissalam. Dalam kaedahnya barisan malaikat ini, dia bukan semua malaikat itu yang disebut dalam kaedah asal pada penciptaan yang dipanggil dengan Azazil. Ketika mana barisan malaikat itu ada bersama malaikat itu namanya Azazil, dan juga sebahagian riwayat walaupun sebahagian riwayat mengatakan ia dhaif, yang mengatakan Azazil ini dilantik menjadi ketua kerana kehebatan dan kemuliaan ibadahnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana Azazil ini tidak disebut dengan malaikat, cuma dia dalam barisan malaikat. Panggilannya malaikat jugalah. Cuma dari segi definisi malaikat ni tak samalah. Azazil tak sama. Azazil dicipta, iaitu Iblis sekarang ni, dicipta daripada api. Adapun malaikat daripada cahaya. Confirm dah tak sama. Cuma malaikat ini adalah kebiasaannya orang yang berkhidmat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sehinggalah hari kiamat. Dan apabila Azazil ini terkeluar daripada senarai orang yang di dalam barisan kabinet malaikat, maka dia tidak lagi disebut dengan malaikat. Itu saja. Itu saja. Malaikat sebenarnya adalah definisinya dia daripada cahaya. Adapun barisan yang dimasukkan dengan gelaran malaikat yang pertama, iaitu Azazil, bukan daripada cahaya. Dia hanyalah daripada barisan-barisan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala pada penciptaan awal, dan disingkirkan oleh Allah ketika mana Iblis laknatullah ini ketika mana mengingkari penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Cuma malaikat Israfil ini diceritakan dalam kitab Taurat berdasarkan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu
diceritakan dan dimaklumkan kepada Nabi, malaikat Israfil. Dimaklumkan pada Nabi cerita ni. Malaikat Israfil ini akan ditugaskan untuk meniup sangkakala, dan waktu yang sama ketika mana malaikat Israfil alaihissalam ini dimaklumkan tugas-tugas dia. Dan pada waktu itu malaikat Israfil tidak pernah ketawa ataupun senyum ketika mana menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan sehinggalah sekarang ini dalam riwayatnya macam itulah. Dia tidak pernah senyum kerana takut berkenaan dengan yang disebut peristiwa kebangkitan manusia pada hari kiamat nanti. Sebab apa? Antara salah satu sebabnya disebutkan bahawa malaikat Israfil ini juga akan sama turut mati pada waktu ketika ditiup sangkakala yang pertama. Malaikat Israfil mati juga. Ingat tak mati ke? Semua makhluk mati. Ini disebut dalam riwayatnya sebabkan dia takut mati itulah. Dia tak pernah ketawa. Sebab apa? Bila ditiup sangkakala yang pertama, semua akan mati. Pada waktu tu dia akan dimatikan selepas dia tiup sangkakala yang pertama. Pada waktu itu dia akan mati nombor 2 terakhir. Nombor yang terakhir betul-betul iaitu malaikat Israel alaihissalam. Dia pun akan mati, dia cabut nyawa dia sendiri. Ini dalam riwayat hadis berkait dengan tugas-tugas malaikat dia. Dan dalam riwayat hadis menyebutkan ada 2 riwayat. Berkenaan dengan malaikat Israfil ini, dia akan ditugaskan untuk meniup sangkakala, iaitu satu trompet ataupun kalau kita sebutkan dengan satu pembesar suara yang boleh ditiup. Bukan mikrofon ni, bukan. Dia satu trompet lah. Lebih kurang macam tu. Ketika mana dia tiup sebahagian riwayat 2 kali. Satu hadis 2 kali. Ada yang menyebutkan 3 kali. Dua-dua ni hadis sahih. Dua-dua hadis sahih. Kalau kita nak pegang yang mana, wallahu alam, tapi kita ambil yang banyak lah. Kalau biasa yang kita dengar, riwayatnya 2 kali, banyak yang kita dengar. Tapi kalau ada hadis yang menyebutkan yang ketiga, kita imani jugalah. Wajib kita yakin bahawa malaikat Israfil akan meniup sangkakala yang 3. Ketika mana yang pertama, tiupan yang disebut dengan tiupan yang menggegarkan dunia. Dan ini yang disebutkan peristiwa yang tidak ada orang-orang Islam ataupun orang-orang mukmin yang akan melihat pada saat tersebut. Peristiwa iaitu kehancuran bumi yang ada pada waktu tersebut. Ini ada waktu hanya orang kafir sahaja. Pada waktu itu adalah tiupan yang pertama. Tiupan yang kedua, ini dalam riwayat mengatakan dia akan mematikan keseluruhan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tiupan yang pertama dia akan hancurkan dunia dulu. Yang kedua, dia akan matikan semua. Dia akan matikan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan tiupan yang ketiga barulah tiupan kebangkitan semula untuk mengalah ke padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam riwayat pernah menyebutkan bahawa tiupan yang ketiga adalah tiupan ketika kita di mana-mana yang kita mati, Allah akan bangunkan kita ke padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa kita boleh ikut kemahuan dan barisan yang kita minta, tak boleh. Zaman sekarang ni ada banyak barisan lah. Contohlah kan. Ada pun zaman akhirat nanti tak ada dah. Ada 2 barisan je. Satu yang mukmin, satu lagi yang kafir. Dia akan masuk secara automatik. Tak boleh pilih lah. Tiba-tiba masuk barisan kita dengan semua orang-orang yang alim lagi soleh. Yang ketuanya adalah para nabi dan rasul. Nasib lah. Tapi kalau kita masuk, tengok-tengok semua, ini semua yang makan duit rasuah ni. Yang luluskan judi. Contohlah. Ataupun barisan-barisan geng-geng Abu Lahab, Fir'aun, Qarun dan sebagainya. Ini na'uzubillah lah. Maka kita akan menangislah. Sekuat-kuatlah pada waktu tu. Ketika kita melihat tempat yang kita duduk di dalam satu barisan tersebut.
ketika bersama dengan makhluk Allah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ringkasan berkenaan dengan buku yang kita akan sama-sama kongsikan bermula pada hari ini adalah berkisar dengan perihal dengan secara ringkas berkenaan tugasan malaikat Israfil alaihi salam dan peristiwa-peristiwa yang akan berlaku ketika mana dekatnya dengan kiamat dan sehinggalah kiamat berlaku. Dan dalam riwayat ini banyak disebut dalam buku ini yang secara ringkasnya insya-Allah kita akan sama-sama kongsikan peristiwa dan isu yang akan berlaku dengan yang disebut di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana perihal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan berkenaan dengan nama malaikat Israfil alaihi salam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda disebut di dalam hadis Bukhari, bagaimanakah saya boleh merasakan nikmat sedang pemilik sangkakala telah memegang sangkakala, mengerutkan dahi, pendengarannya siap siaga menunggu bilakah akan diperintah untuk meniup sangkakala itu. Para sahabat bertanya lantas, apakah yang mesti kita lakukan? Wahai Rasulullah, baginda menjawab, bacalah oleh kamu, hasbunallahu wa ni'mal wakil, tawakkalna ala Allahina Rabbina, cukuplah Allah bagi kami juga sebagai sebaik-baik wakil, hanya kepada Allah kami bertawakal. Ini antara salah satu perihal berkenaan dalil menunjukkan bahawa Nabi SAW pernah menceritakan perihal malaikat Israfil alaihissalam, ketika mana malaikat Israfil ini sentiasa dahinya berkerut. Ini antara gambaran yang dilihat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini dia ada mukjizat. Walaupun semua nabi dan rasul ini macam manusia, memang biasa macam kita. In huwa illa wahyu yuha. Membezakan kita dengan nabi dan rasul adalah yang disebutkan dengan nabi dan rasul ini ada wahyu. Beza dengan kita. Sebab itu jangan salahkan orang nak sambut maulud, tak boleh. Minta maaf sebutlah. Zaman sekarang banyak orang salahkan orang sambut maulud, tak boleh lah. Macam tu. Nabi tu dia bukan manusia biasa. Kita pun sambut happy birthday. Kita nak salahkan apa orang sambut maulud lah. Maulud ni untuk siapa? Iaitu kita nak sambut, iaitu kehebatan dan kemuliaan yang pernah Allah bagi pada junjungan besar baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita sambut maulud pun kadang-kadang tak dibaginya. Cuba tengok orang sambut birthday, cuba tengok. Cuba tengok. Kadang-kadang dalam keluarga kita, cuba tengok. Tiap-tiap lilin lah. Nabi ajar tak tu? Nabi tak ajar. Tapi orang tak bid'ah pula kat situ. Orang bid'ah sambut maulud lah. Dulu aku ingat lagi kecil-kecil aku. Dalam surau dan juga masjid yang ada dekat dalam Malaysia ni, 2 kitab je yang paling banyak. Yang pertama, Quran, confirm lah kan. Dululah. Yang kedua, kitab apa? Berjanji. Dan juga Dalailul Khairat. Ingat lagi kecil-kecil tu. Sekarang ni cuba tengok. Mana ada dalam kitab berjanji. Contohlah, ni contoh. Bukan kat sini ya. Tempat lain. Nak tunjukkan bahawa orang dah takut nak baca berjanji. Asyik kena bid'ah manjang. Dengan Dalailul Khairat. Sebab Dalailul Khairat ini kitab yang dipenuhi dengan bermacam-macam selawat ke atas baginda Nabi SAW. Sehingga kehebatan kitab Dalailul Khairat ini banyak diceritakan oleh para alim ulama. Kalau manjang bid'ah aja susah lah kan. Susah lah. Sebab Nabi sendiri SAW pernah menyebutkan ketika mana perihal beliau berpuasa pada Isnin dan Khamis. Sebahagian riwayat mengatakan bahawa satu hadis Nabi puasa Isnin Khamis, Nabi cerita kenapa? Sebab turunnya pada kebiasaan buku baru pada hari Isnin dan naik semula pada hari Khamis.
Dan sebahagian riwayat mengatakan Nabi meraihkan kelahiran dia pada hari Isnin. Kan kita ni bulan Rabiul Awal, iaitu berkenaan dengan cerita sejarah baginda Nabi SAW lahir. Jadi tak salahlah. Sebab buktinya kita sambut kita punya hari lahir pun lebih-lebih kadang-kadang. Anak sambut maulud semuanya haram manjang. Tak boleh macam itulah. Tak manis lah . Jadi sebab itu disebut dalam perihal berkenaan dengan ketika Nabi SAW menceritakan ketika ditanya berkenaan dengan perihal malaikat Israfil alaihissalam. Pada waktu itu Nabi pernah menyebutkan berkenaan perihal malaikat Israfil ini tidak pernah senyum ataupun ketawa kerana takutnya peristiwa hari kiamat yang akan berlaku pada waktu yang kita sendiri tak tahu. Sebab itu zaman Nabi dan juga Rasul sentiasa cerita berkenaan dengan kiamat je. Cuma orang tak percaya. Teori kiamat ini tak pernah akan ada orang percaya bermula zaman Nabi dulu dah. Apatah lagi zaman kita. Cuma zaman kita teori kiamat ini biasanya orang anggap dia mati lah. Mati tu lambat lagi. Sebenarnya mati itulah antara salah satu tanda kiamat kecil. Ketika mana perihal kiamat ini, zaman Nabi orang banyak kafir kerana tak percaya berkenaan dengan kiamat pun ramai, apatah lagi zaman sekarang. Banyaknya orang mencabar kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak cabar kiamat tapi tak percaya kuasa Allah. Sebab itu kalau kita tengok zaman sekarang isu ketika mana dia mencabar, mana ada apa, tak ada apa, aku biasa je. Kat Mekah Madinah pun dicabar, mana ada apa-apa. Kalau Allah nak bagi denda pada aku kat Mekah Madinah, dah Allah bagi. Banyak macam tu. Ini dah berlaku zaman sekarang. Jangan cabar Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah ditangguhkan dulu dekat akhirat. Dia tak macam zaman Nabi dulu. Allah tak turun bala terus, tapi Allah akan tangguh bala. Tapi kadang-kadang Allah tak tangguh sampai akhirat, tak tangguh. Tapi Allah tangguh waktu dekat dunia ni belum waktu dia. Belum waktu dia. Mungkin kemuliaan tempat yang Allah nak bagi tu Allah tak turun kan. Ini banyak berlaku ketika mana banyak hamba Allah ini yang mencabar kekuasaan Allah walaupun dia tu orang-orang yang Islam, ketika mana tidak memahami Islam dengan sepenuhnya. Sebab itu kita banyak dan lebih fokus kepada menggunakan tajuk berkenaan dengan perihal malaikat alaihissalam untuk kita sama-sama menghalusi setiap apa yang perlu kita dan menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis-hadis dan berkenaan cerita sahih mengenai Israfil alaihissalam. Nama Israfil alaihissalam ada disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dinakalkan oleh Al-Quran hanya menyebutkan tugas dan pekerjaannya sahaja tanpa menyebut namanya. Ini berbeza ketika berbicara tentang Jibril alaihissalam dan Mikail alaihissalam, iaitu di dalam Al-Quran dengan jelas menyebutkan kedua-dua nama malaikat tersebut. Malaikat Israfil namanya tak famous dalam banyaknya disebut seperti di dalam Al-Quran. Adapun hadis pernah disebutkan. Adapun disebut di dalam Al-Quran banyak yang kita dengar dan kita baca adalah perihal nama Jibril dan juga Mikail alaihissalam sahaja. Ini merupakan menunjukkan bahawa malaikat Jibril dan Mikail ini mesti ada something. Mesti ada sebab kenapa dua malaikat ni disebut dengan jelas. Dia mesti ada sebab. Dalam Quran ni kalau dia ada nama-nama yang disebut, mesti ada sebab. Sama ada sebab Allah nak muliakan dia ataupun Allah nak hina dia. Macam Fir'aun. Fir'aun, Qarun, Haman, terang-terang nama dia terus ada. Ada beza dengan Namrud. Namrud tak ada dalam Quran. Tapi Fir'aun ada. Mungkin Namrud ni kurang ajarnya kurang sikit lah daripada Fir'aun. Dia bawah sikit lah pangkat daripada Fir'aun. Adapun bila Allah nak muliakan, Allah pasti akan sebut dalam Quran. Sebab itu disebut dalam riwayat hadis, sebahagiannya menyatakan bahawa Jibril dan Mikail ini merupakan antara malaikat pangkatnya yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan sebahagian menceritakan sejarah Nabi-Nabi dan juga Rasul terdahulu. Kebanyakan yang bertemu dengan Nabi adalah malaikat Jibril. Semua Nabi dan Rasul adalah tugasan yang berjumpa dengan dia adalah malaikat Jibril. Yang kedua malaikat Mikail. Dua ni. Kebiasaan nama-nama malaikat yang akan diarah oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga ketika mana perihal berkenaan dengan waktu dihancurkan ataupun bala yang akan turun kepada bala yang dibawa kepada umat-umat dan bangsa-bangsa di dalam nabi-nabi terdahulu. Biasanya yang bawa turun juga malaikat Jibril dan juga Mikail. Yang biasa kita dengar, malaikat Jibril ini dia bawa wahyu. Bukan dia turun bala, tapi sebenarnya dia punya tugasan lain adalah menurunkan bala. Dia akan bawa tentera Allah Subhanahu wa taala turun dekat bumi dan akan bagi ujian kepada semua umat yang ada dekat muka bumi. Tak kira siapa, orang tu soleh ke tak soleh, sama je. Sama macam penyakit kan. Penyakit sama, ini angin monsun sama, semua malaikat Jibril. Itulah tugasan dia, selain daripada tugasan untuk menurunkan wahyu kepada Nabi dan juga Rasul-Rasul dulu. Ini dua malaikat yang biasanya kalau kita pernah dengar dan kita pernah baca di dalam Al-Quran. Adapun malaikat Israfil ini, bukan dia tidak mulia, tidak. Tetapi dia dimuliakan, cuma tidak disebut nama je, kerja je dia cerita. Berkenaan dengan perihal ketika mana malaikat Israfil ini antara pekerjaan dan tugasan dia disebut di dalam Al-Quran berkenaan dengan tiupan sangkakala. Rasulullah SAW telah memberikan gambaran tentang sifatnya dengan bersabda, sesungguhnya pandangan pemilik sangkakala ini semenjak diberi tugas untuk meniup sangkakala selalu siap siaga melihat dan memperhatikan sekeliling arasy, kerana takut secara tiba-tiba dia diperintah untuk meniupnya sebelum pandangannya kembali berkedip. Kedua matanya laksana kedua bintang yang berkilauan. Ini dalam riwayat hadis sahih. Berkenaan dengan tugasan malaikat Israfil ini, walaupun dia hanya tiup sangkakala, tapi setiap pandangan mata dia, dia akan melihat pandangan ke arah arasy Allah Subhanahu wa taala untuk menandakan bahawa sekiranya malaikat pemikul arasy bertukar tempat. Sebahagian riwayat mengatakan macam tu. Ketika mana bahagian posisi malaikat peniup arasy ini bertukar tempat, maka menunjukkan bahawa akan ada berlakunya pertukaran tugasan ketika malaikat Israfil alaihissalam akan mula bertugas. Sebab dia tugasnya waktu 3 kali tu je. Ketika mana sama juga malaikat-malaikat lain, dia ada tugasan dia menandakan tugasan dia waktu itu adalah dia akan melihat malaikat. Contohnya, malaikat ketika malaikat Israel nak cabut nyawa, dia akan tengok setiap hamba Allah ni ada malaikat Mikail tak? Contohlah. Itu tanda. Sama juga malaikat Israfil. Dia bila tengok malaikat pemikul arasy ini masih lagi posisi yang sama, okey lagi. Kalau dia bertukar posisi, tanda-tanda akan ada kiamat yang dia perlu jalankan tanggungjawab. Macam juga malaikat Israel. Waktu dia nak cabut seorang hamba Allah punya nyawa, dia akan melihat di sisi hamba tersebut ada malaikat Mikail ataupun tidak. Sekiranya ada malaikat Mikail pada waktu itu, dia tak cabut lagi orang yang ada pada waktu tu. Nyawa orang itu ketika akan berakhir, ketika malaikat Mikail tidak ada lagi di kawasan bersama dengan hamba yang akan dicabut nyawa itu, dan menunjukkan bahawa malaikat Israel posisinya akan berada di kawasan tersebut. Jadi secara kesimpulannya, tak lama dah kita kuliah subuh, tak boleh lama-lama. Nanti semua bertukar jadi harimau. Cukuplah. Kita ambil lebih kurang 40 minit je lah. Nama pun kuliah subuh kan, bukan ceramah. Kalau ceramah 1 jam, iyalah. Aku boleh sampai pukul 8 boleh. Jadi secara kesimpulannya, berkenaan dengan yang dinamakan dengan malaikat Israfil alaihissalam, yang nama dia tu
adalah nama dalam kaedah bahasa yang disebut dalam bahasa kitab Taurat. Panggilan nama Israfil itu adalah yang dinamakan, diambil daripada kitab Taurat, bukan dalam Quran maupun hadis. Dia diambil sahaja nama dia. Juga nama-nama dulu banyaknya kadang-kadang dia berkait dengan nama dalam kitab-kitab dulu. Contohnya Banu Israel, contoh. Isra dan Il, nama bukan nama dalam bahasa Arab, tidak. Dia nama yang diambil dalam kitab-kitab lain ataupun bahasa-bahasa lain. Yang digunakan dan dikekalkan sehinggalah sekarang disebut di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun di dalam Al-Quran, contoh Bani Israel lah, contoh lah. Sama juga nama malaikat Israfil ini, kesimpulannya kita ambil daripada perihal pendahuluan pembukaan kitab berkenaan dengan malaikat Israfil ini adalah nama diambil daripada kitab Taurat dan dikekal sehinggalah sekarang ini, dan tugasannya yang wajib kita yakini adalah peniup sangkakala yang akan ditiup oleh beliau di dalam tempoh waktu dekat kiamat nanti sebanyak 3 kali dalam riwayat yang banyak. Yang disebutkan juga ada riwayat 2 kali. Kita ambil yang banyak lah, sebab ada yang banyak kan. Contohnya, kita ambil yang banyak itu menjadikan kita salah satunya tugasan malaikat itulah yang akan kita sama-sama kupaskan untuk kita halusi dan kita yakinkan diri bahawa akan berlakunya kiamat yang akan dijalankan. Antaranya bidang tugas malaikat Israfil alaihi salam. Sebab itu kalau kita lihat di dalam kaedah hadis 40 peristiwa kiamat, ketika mana kalau kita baca 40 hadis berkenaan kiamat, dia ada 2 kitab, satu 40 hadis, satu lagi 200 hadis. 200 hadis ini tak ada keluaran kat sini, keluaran kat luar negara. 200 perihal berkenaan cerita berkenaan khas untuk kiamat saja. Semuanya dah berlaku. 40 ni pun dah berlaku, 200 hadis tu pun dah berlaku. Maknanya siap sedia je lah. Jadi ini menjadikan kita mudah-mudahan lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita nak cari kiamat bila, tak. Kita tak ada niat nak cari kiamat bila. Tetapi tujuannya adalah untuk kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab jangan kita cari kiamat bila, sebab takkan confirmnya kita jumpa bila. Dia yang pentingnya kita kena dekat dengan Allah dan siap sedia untuk mendatangkan kita dengan hari yang disebut dengan kiamat kecil, iaitu kita nak bawa amal sebelum kita mati. Jadi itu sahaja kisar dengan kesimpulan daripada kitab yang kita akan sama-sama kupaskan bermula pada hari ini sampailah khatam kitab tersebut. InsyaAllah mudah-mudahan mendapat manfaat dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan yang buruk itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Hadza wabillahi taufiq. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma layyin qulubana kama layyanta li Dawud al-hadid birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.